Tuan-tuan, hari ini saya bawa satu lagi kaedah pengurusan data dan eviden dalam SKPM G2. Dan pada hari ini saya nak bawa bersama-sama tuan-tuan dalam standard 3.3 pengurusan hal ehwal murid. Jadi di sini adalah dashboard bagi standard 3.3 pengurusan hal ehwal murid, dan daripada antara muka yang ada di depan ni kita boleh tengok ada berapa maklumat yang boleh bagi panduan pada kita. Yang pertama ini adalah nama sekolah yang menggunakan sistem ini. Yang kedua tuan-tuan, ada maklumat mengenai SKPM dan juga standard yang berkaitan, dan ada 4 butang, 4 button, yang mana butang ini mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Jadi kita tengok button yang pertama ini ialah button portal, yang mana kalau kita klik pada button ini, dia sambungkan terus kita kepada laman web NKRA SKPM G2 untuk kita pergi kepada sistem online. Dan yang kedua, ada juga data berkaitan dengan manual. Yang ini adalah manual, iaitu bahan rujukan. Bahan rujukan dalam manual SKPM G2 ini adalah satu bentuk format yang terkini pada tahun 2020 ini tuan-tuan. Jadi ini adalah SKPM G2 yang mula diedarkan pada 1 Januari tahun 2020. Jadi tuan-tuan bolehlah rujuk untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan SKPM G2 ini. Button yang ketiga ini tuan-tuan adalah merupakan satu button yang penting, iaitu di sinilah kita meletakkan eviden yang berkaitan dengan hal ehwal murid dalam satu lokasi, dengan tujuan selepas ini kita akan dapat menguruskan link file dengan cara yang sistematik, cara yang mudah dan mudah untuk diakses. Jadi bersama-sama ini tuan-tuan, saya ada satu contoh yang mana saya telah meletakkan sebanyak 15 eviden, 15 eviden yang ada dalam demo ini yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nanti eviden yang tuan-tuan bina, tuan-tuan simpanlah dalam folder eviden ini supaya nanti memudahkan urusan kita selanjutnya. Saya akan pandu juga tuan-tuan dalam slide ini nanti. Okey, selanjutnya ialah butang next. Jika kita klik pada butang next, kita akan dibawa terus kepada SKPM G2 ini dengan merujuk kepada aspek-aspek yang terdapat dalam standard 3.3. Ini adalah 6 aspek yang ada dalam standard 3.3 pengurusan hal ehwal murid, seperti mana yang terdapat dalam manual SKPM G2. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di bawah 3.3 ini, kita mempunyai 6 aspek yang mulai daripada 3.3.1 sehinggalah 3.3.7 dan kita mempunyai 7 standard quality, sebab dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling mempunyai 2 standard quality, dan setiap standard quality ini kita mempunyai sama ada 4 atau 5 tahap tindakan, yang mana melalui tahap tindakan inilah nanti kita akan boleh meletakkan skor kita. Jadi saya bawa contoh tuan-tuan pada 3.3.1 ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid. Jadi saya pergi pada button yang warna hijau ini, saya klik pada button seperti biasa, dan dibawa kepada kita kepada senarai seperti ini. Jadi kalau kita tengok dalam paparan sini, ada berapa button juga tuan-tuan. Ada button yang pertama ini adalah button menu, iaitu button untuk bawa kita kembali kepada menu yang di depan. Kita klik, dibawa pada menu yang di depan. Dan yang kedua ini adalah butang next. Butang next ini adalah merujuk kepada tahap tindakan. Misalnya kalau kita tengok dalam paparan ini, dalam satu adalah membuat ketetapan, dan pergi seterusnya mendokumentkan ketetapan,
seterusnya menyebarluaskan ketetapan, dan yang keempat menyemak semula ketetapan. Dan ini adalah button back untuk kita pergi kepada tahap tindakan yang berkaitan, ya. Okey, saya bawa pada satu contoh tuan-tuan dalam membuat ketetapan. Kita ambil satu contoh senarai eviden. Okey, salah satu eviden yang penting yang rasanya semua sekolah gunakan dalam pelaksanaan haiwan murid di sekolah adalah manual pengurusan sekolah, ya. Jadi dasarkan juga pada eviden yang apa yang kita ada, ya. Jadi kalau senarai yang saya telah masukkan dalam contoh ini, saya telah meletakkan manual pengurusan sekolah sebagai satu eviden. Jadi kita typekan maklumat tersebut. Yang pertama, manual pengurusan sekolah SMK Jelai Gemas tahun 2020. Jadi seterusnya tuan-tuan, kita akan menghubungkan antara senarai ini dengan evidennya yang sebenar, ya. Jadi itu yang kita kata tadi, tuan-tuan perlu meletakkan dahulu eviden yang tuan-tuan ada di peringkat sekolah untuk dimasukkan dalam sistem ini bagi memudahkan kita membuat proses hyperlink. Okey, jadi senarai sekarang ni kita ada ialah manual pengurusan sekolah seperti yang ada di paparan. Jadi langkah selanjutnya, kita klik pada senarai ini dengan klik pada butang sebelah kiri mouse kita, butang sebelah kanan mouse kita, dan kita pergi pada butang link, ya, butang link, klik pada butang link dan dibawa kepada senarai yang ada di depan ni, ya. Dan kita pilih pada eviden yang telah kita letakkan, eviden yang berkaitan. Jadi kalau kita tengok merujuk kepada senarai ini, ya, manual pengurusan sekolah, jadi kita nak linkkan antara senarai ini dengan eviden yang sebenar. Jadi tuan-tuan pilih saja, klik saja seperti biasa dan okey. Jadi sekarang ini manual ini telah dihubungkan terus secara hyperlink dengan data yang sebenar. Jadi kalau kita klik pada senarai ini, kita akan dibawalah tuan-tuan kepada manual pengurusan sekolah. Ini sebagai satu contoh lah tuan-tuan, ya. Sebagai satu contoh. Okey. Contoh yang kedua mungkin yang berkaitan dengan HEM ini adalah minit mesyuarat. Ya, dalam membuat ketetapan di peringkat sekolah, kita biasa berdasarkan kepada mesyuarat. Jadi kita masukkan minit mesyuarat sebagai satu eviden yang penting. Okey, ini adalah senarai yang kedua, eviden yang kedua, minit mesyuarat hal ehwal murid bilangan 1 tahun 2020. Seperti yang ditunjukkan contoh yang pertama tadi, tuan-tuan klik pada senarai ini sebelah kanan mouse kita dan pergi pada butang link. Dan daripada butang link ni kita pergi pada eviden, tempat kita simpan eviden, dan pilih mana yang berkaitan dengan minit mesyuarat yang berkenaan, ya. Jadi pada saya letakkan di sini pada nombor 2 minit mesyuarat HEM dan klik seperti biasa, seterusnya okey. Untuk melihat linknya itu, tuan-tuan seperti biasa klik saja pada senarai ini dan tuan-tuan akan dibawalah kepada eviden yang berkaitan, ya. Okey, ini sebagai satu contoh minit mesyuarat, ya, ini mesyuarat yang berkenaan, dan saya simpan eviden ini dalam bentuk PDF file. Okey, itu contoh yang kedua tuan-tuan, ya. Okey, mungkin saya bawa beberapa contoh lah tuan-tuan. Misalnya saya nak melihat satu lagi dalam perancangan juga, salah satu yang biasanya jadi satu keperluan peringkat kita ialah OPPM, ya. One Page Program Manager dalam pelaksanaan hal ehwal murid. Jadi kita typekan OPPM hal. Okay, ini adalah OPPM, ya, hal ehwal murid bagi tahun 2020. Seperti sama juga seperti yang saya tunjukkan di peringkat awal di tuan-tuan. Kita klik pada button ini, ya, sebelah kanan, kita pergi pada link, seterusnya kita pergi pada eviden, pilih OPPM yang telah kita masukkan dalam salah satu eviden kita. Klik dan dah pergi kepada button yang berkenaan. Jadi tuan-tuan klik dan kita akan dibawalah kepada OPPM sekolah kita, ya.
Ini sebagai satu contoh tuan-tuan ya. Okey, ini antara cara kita masukkan eviden-eviden dalam OPPM, dalam SKPMG 2 peringkat sekolah kita. Seterusnya saya mengambil satu lagi contoh tuan-tuan dalam saya ambil contoh 3.3 ya. 3.3 berkaitan dengan pengurusan keselamatan murid. Jadi kita tengok sekali lagi salah satu contoh untuk kita masukkan eviden dan kita linkkan dengan eviden kita yang sebenar. Okey, jadi kita klik pada 3.3.1. Jadi kita akan bawa pada paparan template yang ini. Seperti yang ditunjukkan peringkat awal tadi ya, sama paparannya, cuma di sini kalau kita tengok ini adalah berkaitan dengan tahap tindakan ya. Ada 4 tahap tindakan yang kita boleh tengok daripada butang next ya. Okey, saya pergi pada yang pertama dulu tuan-tuan, berkaitan dengan menyebarluaskan peraturan dan prosedur operasi standard keselamatan. Jadi mungkin dalam ni kita nak masukkan salah satu ya program yang kita adakan ataupun salah satu dokumen yang kita nak masukkan dalam ini ialah plan keselamatan kebakaran. Jadi kita boleh masukkanlah ya dalam ini plan keselamatan kebakaran. Okey, ini adalah plan keselamatan kebakaran, sama seperti yang sebelum saya tunjukkan. Klik saja pada senarai ini dan pergi pada link dan pilihlah pada plan yang berkenaan yang telah kita masukkan ya. Di sini saya letakkan pada nombor 7, plan keselamatan kebakaran. Klik, dan bila kita klik pada senarai ini, kita akan dibawa terus kepada contoh ya, contoh plan keselamatan kebakaran sekolah. Jadi kita dapat menjimatkan masa ya, daripada kita mencari fail ya, mencari dokumen dengan terpaksa membuka beberapa dokumen. Tapi dengan adanya template yang kita bina ini, memudahkan tuan-tuan untuk mengakses maklumat-maklumat yang berkaitan dengan eviden yang diperlukan seperti dalam SKPM G2. Ini salah satu contoh lagi yang mungkin kita nak tunjukkan di sini ialah kad ya, kad keselamatan ya, kad keselamatan. Ialah saya nak bawa dalam aspek yang sama, ialah berkaitan dengan penguatkuasaan peraturan dan prosedur operasi standard sistem ataupun operasi standard keselamatan. Salah satu eviden yang kita ada di sekolah ialah di pondok guard kita mempunyai sistem yang mana pelawat-pelawat daripada luar yang masuk ke sekolah perlu kita rekodkan, dan salah satu yang kita gunakan adalah kad pelawat ya. Okey, ini adalah senarai dalam eviden ini, dalam standard ini. Jadi kita klik saja pada kad pelawat sekolah, kita linkkan dan bawa pada kad pelawat yang telah ada di sekolah kita ya. Pada saya ada nombor 4, kita klik, dan kalau kita nak tengok balik, nak rujuk balik untuk akseskan balik dokumen ini, kita klik saja pada dokumen yang berkaitan dan kita akan dibawa kepada contoh kad keselamatan ya, kad pelawat sekolah kita. Itulah tadi antara contoh-contoh yang ditunjukkan dalam template ini, yang mana tuan-tuan dapat menggunakan template ini dengan cara yang lebih mudah, sebab template ini kita bina berdasarkan kepada semua aspek yang terdapat dalam SKPMG 2 standard 3.3, termasuklah juga standard kualiti dan juga tahap tindakan. Jadi tuan-tuan, apa yang perlu lakukan hanyalah untuk memasukkan senarai eviden apa yang ada di sekolah tuan-tuan, dan kita linkkan eviden tersebut dengan eviden yang sebenar di peringkat sekolah ya. Jadi dengan adanya template yang dibina ini, tuan-tuan tidak lagi perlu mengambil masa yang panjang untuk membina template ya. Tidak lagi perlukan kemahiran untuk membina sistem ini, kerana semuanya telah kita bina. Jadi tugas tuan-tuan hanya dua. Satu, masukkan senarai eviden, dan yang kedua hanya membuat link pada fail yang berkenaan.